Awan ringkas kembali dengan laporan dalam negara. Bilangan kes positif COVID-19 di Kota Kinabalu dijangka meningkat secara mendadak bermula Khamis. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, ia susulan saringan kes yang melibatkan banduan dan kaki tangan di Kompleks Penjara Kota Kinabalu di Kepayan. Walaupun bilangan kes positif yang dicatatkan di daerah itu pada Rabu adalah rendah, namun hasil laporan awal dari Jabatan Kesihatan Negeri mengesahkan terdapat 60% kes positif melibatkan banduan dan kaki tangan di kompleks terbabit. Masidi turut memaklumkan 4 kluster baharu termasuk satu kluster yang belum dinamakan melibatkan pekerja cari gali. Kluster tersebut adalah kluster Basong, kluster Inai dan kluster Tempayan. Pada Selasa, jumlah kes positif baharu COVID-19 di Sabah adalah sebanyak 535 kes dengan 5 kematian. 4 premis Telekom Malaysia Terengganu ditutup sementara berikutan terdapat seorang kaki tangan syarikat itu disahkan positif COVID-19. Pengarah Wilayah Timur Telekom Malaysia Berhad Muhammad Yazid Abdul Manaf berkata, ia melibatkan pejabat TM Kuala Terengganu, TM Jalan Air Jenih, TM Jalan Pusara dan TM Medan Jaya. Katanya penutupan itu mula dilaksanakan bermula 19 sehingga 24 Oktober ini bagi proses sanitasi. Bagaimanapun, premis TM yang lain termasuk premis TM Point masih beroperasi seperti biasa. Jelasnya kaki tangan yang terlibat kini sedang menjalani kuarantin dan menerima rawatan di hospital. Susulan kes positif terbaru ini, pengesanan kontak rapat secara terperinci sedang dilakukan pihak Kementerian Kesihatan. Berikutan itu, kaki tangan TM di Kuala Terengganu diarahkan bekerja di rumah kecuali kaki tangan teknikal, pemasangan dan khidmat pelanggan. Pelanggan TM digalakkan berurusan secara dalam talian. Pindaan Akta Pengangkutan Jalan yang memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap pesalah yang memandu dalam keadaan mabuk, berbahaya dan di bawah pengaruh dadah akan dikuatkuasakan bermula Jumaat ini. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, pindaan itu melibatkan Seksyen 41 hingga Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan. Ia membabitkan kadar denda, tempoh penjara dan penggantungan lesen memandu. Ka Siong turut memaklumkan bahawa kementeriannya menerima instrumen penetapan tarikh permulaan kuatkuasa Akta Pengangkutan Jalan _Pindaan 2020 daripada Jabatan Peguam Negara pada Selasa. Akta itu digubal berdasarkan soal selidik yang dilakukan bahagian logistik dan pengangkutan darat di mana 94% daripada 345,000 responden mahu pemandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah dikenakan hukuman yang lebih berat.